Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung balik eksplorasi kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita pada halaman yang ke-20, iaitu pada bab yang kedua. Kata pengarang rahimahullah, daripada apa yang kami terjemahkan daripada kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, qala radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bab kedua, keutamaan membaca dan pembaca Al-Quran. Telah sabit daripada Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Menjadi imam bagi sesuatu kaum adalah orang yang paling mahir membaca kitabullah di kalangan mereka. Jika mereka sama taraf dari segi bacaan, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi yang paling utama menjadi imam di kalangan orang yang berilmu. Ini disebut oleh para ulama kita. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Asy-Syarqawi 'ala Tahrir dan sebagainya. Yang paling utama menjadi imam adalah a'lamuhum, orang yang paling berilmu, dan di kalangan orang yang berilmu itu adalah aqra'uhum, orang yang paling mahir membaca kitabullah. Kerana Nabi bercakap ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mai pula baca Quran pandai, hafal boleh lebih kurang, baca lepas tu, tapi hukum tahu langsung, dia akan timbul banyak masalah. Diriwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, adalah para pembaca Al-Quran merupakan ahli-ahli majlis mesyuarat Umar radhiyallahu anhu. Di kalangan mereka terdapat orang tua dan pemuda. Riwayat Bukhari dan sahihnya. Kana al-qurra ashabu majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan wa syababa. Jadi yang jadi ahli kabinet, ahli majlis mesyuarat kerajaan di zaman Sayyidina Umar adalah para qurra. Dan istilah qurra di kalangan para sahabat ini juga bukan merujuk kepada orang yang hanya membaca Al-Quran, tetapi merujuk kepada orang yang berilmu, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam agama yang mendalam. Taib, kata beliau lagi, selepas ini kami akan mengemukakan hadis-hadis yang masuk dalam bab ini. Ingatlah bahawa mazhab yang sahih dan terpilih yang diambil kira oleh para ulama ialah membaca Al-Quran lebih afdal daripada membaca tasbih dan tahlil dan zikir-zikir lainnya. Banyak dalil yang kuat yang mendukung perkara ini. Wallahu a'lam. Ada yang perbincangan di kalangan ulama, mana lebih afdal di antara membaca Al-Quran dengan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Tapi yang patutnya buat dua-dualah, Quran membaca, selawat pun selawat. Saya tak mau bincang benda tu, sekali dia panjang. Yang pentingnya ada baca Quran, ada selawat, ada tasbih, ada tahmid, dan semuanya ini tidak boleh menyaingi kelebihan membaca Al-Quranul Karim. Yang tak bagusnya, tak buat apa, sengap, lena, lepas tu nyanyi, itu ada. Taib, bab yang ketiga, menghormati dan memuliakan ahli Al-Quran serta larangan menyakiti mereka. Firman Allah Ta'ala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian
ajaran Allah, sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang yang beriman. Jadi kita nampak di sini Syekh rahmatullahi alaih meletakkan para hufaz, hamalatul Quran, pendukung Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim ini, orang yang menjadi ahlul Quran adalah sebahagian daripada syiar agama Allah Azza wa Jalla. Jadi mewujudkan para hufaz, menggemburkan budaya Al-Quran di dalam masyarakat ini adalah suatu kewajipan yang termasuk di dalam kewajipan menegakkan syiar agama Allah. Dan orang yang memuliakan ahlul Quran artinya orang itu memuliakan syiar agama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman lagi, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Itulah yang wajib dipatuhi. Sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Allah berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada pengikut-pengikutmu daripada kalangan orang yang beriman. Dan Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang yang menyakiti lelaki yang beriman dan wanita yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak menepati kesalahan yang dilakukan oleh mereka, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Dalam bab ini terdapat hadis Ibnu Mas'ud Al-Ansari dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan di dalam bab yang kedua. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultan al-muqsid." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang tua yang muslim dan pendukung Al-Quran tanpa melampaui had padanya dan tidak menyimpang daripadanya, serta memuliakan pemerintah yang adil. Termasuk dalam makna kita mengagungkan Allah, mentaati perintah Allah, adalah kita memuliakan orang tua yang muslim, satu. Yang kedua, pendukung Al-Quran tanpa kita berlebih-lebihan ataupun tanpa menyimpang daripada ajaran yang sebenar. Dan yang ketiga, kita memuliakan pemerintah yang adil. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nasa manazilahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami melayani manusia menurut kedudukan mereka. Jadi ulama dilayan secara ulama, para hufaz dilayan secara para hufaz dan sebagainya. Riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Abu Abdullah Al-Hakim berkata dalam ulumul hadis, ia adalah sahih. Diriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhud thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhdhan lil-Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara dua orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Kemudian berkata, siapakah yang lebih banyak menghafaz Al-Quran di antara keduanya? Maka apabila ditunjukkan
apabila ditunjukkan kepada baginda salah seorang dari keduanya, baginda mendahulukannya di dalam lahat. Jadi kalau nak tanam satu lahat lebih daripada seorang, maka diletakkan di hadapan orang yang lebih membaca dan lebih menghafaz Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Sesiapa yang menyakiti waliku, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Diisytiharkan perang bagi orang yang menyakiti wali-wali Allah azza wa jalla. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan bagi pandangan Syekh, orang yang menghafaz Al-Quran ini adalah sebahagian daripada wali-wali Allah azza wa jalla. Dan telah sabit dalam sahihain Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi." Barang siapa salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jangan sampai kamu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu daripada jaminannya. Diriwayatkan daripada dua imam yang agung, iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahmatullahi alaihima, keduanya berkata, jika para ulama bukan wali, maka Allah Ta'ala tidak mempunyai wali. Laulal ulama'u awliya'u lillah, fama kana lillahi waliyun, atau falaysa lillahi waliyun. Kalaulah bukan para ulama itu wali, maka Allah Ta'ala tidak akan memiliki wali. Maknanya sudah pasti para ulama ini adalah wali-wali Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Hafidh Abu Qasim Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala berkata, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keredaannya bagi kita dan menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenarnya. Apa yang perlu kita ketahui, bahawa daging para ulama itu beracun. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyingkap tabir para pencela akan dapat dilihat dengan sendirinya, dan sesiapa memperlekehkan para ulama, Allah menimpakan bencana ke atasnya sebelum kematiannya dengan kematian hati. Maka hendaklah berwaspada orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ditimpa bala bencana, mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi ini ingatan kepada kita supaya tidak memperkatakan sewenang-wenangnya kepada para alim ulama, kerana daging alim ulama itu beracun. Kita mencerca ataupun kita mengata ataupun kita mengumpat para alim ulama, kita mengumpat orang biasa seperti memakan dagingnya yang telah mati. Begitulah juga mengumpat alim ulama adalah seperti kita memakan meratah dagingnya. Dan lebih parah lagi, daging para alim ulama ini beracun, dan akan racun itu akan menjadikan orang yang mengumpat itu menderita dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya Nazih, kakak tu nak apa? Oh, semangat. Di sini kah? Dialisis. Ha? Dialisis. Dialisis. Belakang tu lah. Dialisis belakang tu. Allah berfirman, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga agar mereka tidak ditimpa bala bencana
atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Baik. Jadi ini beberapa nas ataupun beberapa fakta yang ada dalam agama kita yang memerintahkan supaya kita memuliakan hamalatul Quran, orang yang menjadi pendukung Al-Quran, iaitu para hufaz dan termasuk juga para alim ulama. Baik, bab yang keempat, adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Nah, ini yang menjadi tumpuan. Adab pengajar dan pelajar Al-Quran, dan mungkin kita akan baca dengan ringkas-ringkas. Boleh Ustaz no? Nak pergi habis? Kita baca dengan ringkas-ringkas. Bab ini serta dua bab yang selepasnya merupakan tujuan penulisan kitab ini. Bab ini mengandungi perbahasan yang amat panjang dan luas. Kami akan menyentuh tujuan-tujuannya serta secara ringkas dalam beberapa fasal supaya mudah dihafaz dan diingati insya-Allah. Bab yang pertama sekali kita nak tengok adab pengajar Al-Quran. Yang pertama sekali yang mesti dilakukan oleh guru, yakni muqri, dan pembaca, yakni qari, dua-dua sekali hendaklah mengharapkan keridaan Allah Azza wa Jalla. Orang mengajar, orang belajar, orang baca Quran, hendaklah mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat, dan demikian itulah agama yang sebenar. Hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik. Saya tak mau baca ke semua. Perbicaraan niat ini panjang. Cuma kita ingatkan supaya mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Cuba kita tengok pada halaman yang ke-26. Apa yang dimaksudkan dengan niat itu? Apa yang dimaksudkan dengan niat? Dan bagaimana niat yang ikhlas ini? Niat ini adalah qasad dan qasad tujuan. Niat itu maknanya qasad dan tujuan. Yang kita tekankan di sini, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafaz Al-Quran, qasad, niat, tujuannya adalah untuk menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita selamat dengan niat kita, kita diberi ganjaran dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu sahihatun binniyat, innamal a'malu ma'juratun atau musabatun binniyat. Amalan tu diberi pahala, diberi ganjaran berdasarkan kepada niat. Tengok muka surat 26. Telah kami terima riwayat daripada Al-Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, beliau berkata, ikhlas adalah menunggalkan Allah dalam ketaatan dengan qasad, iaitu menghendaki dengan ketaatannya untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tujuan yang lain, seperti berpura-pura kepada makhluk, atau mencari pujian daripada manusia, atau kasih atau sanjungan daripada makhluk, atau sesuatu makna selain mendekatkan diri daripada Allah Azza wa Jalla. Boleh dikatakan ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan daripada perhatian makhluk. Kita buat sesuatu amal ketaatan mengharapkan keduniaan. Kita buat sesuatu amal ketaatan mengharapkan selain daripada Allah.
kita mengharapkan pujian manusia. Bahkan sebahagiannya yang kita lalui mengharapkan dapat tempat dalam hati manusia. Kita mengharapkan kita dapat tempat pada hati manusia. Buat kerana nak dapat tempat. Baik dia rasa sayang, baik dia rasa suka, baik dia sokong dan sebagainya. Ini pun di antara perkara yang mengalih kita daripada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati Hashim ya. Bila mayang baca Quran, jadi imam, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bila semayang jadi imam, contohnya yang jadi makmum ni kami orang kampung je baca qul huwallah ya. Bila mai ada orang besar-besar jadi jadi makmum kita, wakil rakyat ke, menteri ke, sultan ke apakah, kita baca panjang-panjang. Ataupun bila orang biasa baca lagu tu ya. Bila mai orang hebat-hebat kita pun baca macam Afasi Masyari Afasi, baca macam Jibril, Muhammad Jibril, bukan Jibril yang buat turun wahyu tu. Baca macam Sudais lah, baca macam tu lah, tarik lah, tamtid lah, tarik pusing kot tu, pusing kot ni. Pasal apa? Pasal ada orang besar-besar main semayang dengan kita. Jadi takut di akhirat nanti, di dunia kita dapat tempat di hati manusia, tapi di akhirat kita merempat daripada rahmat Allah. Wal'iyadzubillah. Diriwayatkan daripada Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, kata beliau, ikhlas adalah kesamaan di antara perbuatan hamba secara zahir ataupun batin. Artinya zahir dan batinnya sama. Zahirnya ikhlas, batin pun ikhlas. Zahirnya khusyuk, batin pun khusyuk. Tak mau zahir nampak wara'dun wa barqun, batinnya batinnya macam jemuan lagi. Tahu jemuan? Jemuan. Orang luar Pulau Pinang tak faham lah. Tapi Hashim dia duduk lama di Penang, dia mesti tahu lah. Baik. Diriwayatkan daripada Zunnun Al-Masri rahimahullah, katanya 3 perkara yang merupakan tanda ikhlas. Alamatu al-ikhlas. Ada 3 perkara. Yang pertama, al-istiwa bainal madhi wal dhammi. Memandang sama pujian atau celaan orang ramai. Orang puji pun lagu tu, orang keji pun lagu tu. Kerana dia ada niat ikhlas, tujuan, tumpuan, qasad yang betul, dia tak kira lah orang puji ke, orang tak puji ke, tu orang punya pasal. Kalau orang puji, alhamdulillah, itu adalah tilka ajilu busyral mu'minin. Itu adalah berita gembira yang Allah percepatkan bagi orang yang beriman. Okey, no problem. Tapi tidak memberi bekas dalam amalannya. Kemudian kalau orang keji, aku kisah orang nak keji, kerana aku ada niat yang betul dan aku berada pada landasan yang benar. Lagi Nabi pun orang keji, Rasulullah SAW pun orang hina dan sebagainya. Apalah sangat kita ini yang jauh daripada baginda, yang jauh daripada kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Zunnun Al-Masri, tanda ikhlas, nisyanul amali fil a'mal. Melupakan amalan dalam amalan-amalan. Tu selalu ingat dah. Malam aku semayang tarawih 20, tambah dengan tahajud lagi 10, tambah dengan witir lagi 3. Lepas tu duk himpun pula sebulan, hak tu lepas balik sana, hak tu lepas balik sana, duk himpun sikit kepala. Itu kalau amalan sendiri. Lepas tu duk rasa syok, banyak ni boleh lah. Boleh kot, mati-mati masuk syurga. Itu jangan. Kita buat amalan dan kita serahkan kepada Allah. Kita harapkan ada pahala dan dapat melihat pahalanya di atas timbangan pada hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan pula duk cerita ni kapek masjid ni aku bagi duit ni. Ini apa lagi? Ni bumbung masjid ni, kubah ni saya yang bagi. Duk ungkit, duk ungkit. Ini tak betul. Apa sajalah. Hang mengaji lu, aku yang tanggung. Jangan duk Jangan duk kira dan sebagainya. Seharusnya amal kebaikan yang kita buat kita lupakan dan serahkan pada Allah.
Dan yang ketiga, waraja'u thawabil akhirah, mengharapkan pahala amalan di akhirat. Diriwayatkan daripada Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, katanya meninggalkan amal kerana manusia adalah riya. Tarakul amali min ajli nasi riya'un wal amalu min ajli nasi syirkun. Dan beramal kerana manusia adalah syirik, dan ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kamu daripada keduanya. Ada orang tak mau buat amal kebajikan. Kenapa? Kerana takut orang kata. Artinya dia, itu dia sebenarnya riak. Tak mau beramal kerana manusia. Tapi kalau beramal kerana manusia, itu sudah menjadi syirik. Jadi saya harap tuan-tuan dapat balik baca banyak lagi pandangan yang dicatat oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, seperti pandangan Sahl At-Tasturi, As-Sirru As-Saqti, kemudian Imam Al-Qushairi, Al-Haris Al-Muhasibi. Ini semua tokoh-tokoh besar dalam tasawuf, dalam akhlak, dalam ilmu kerohanian, para murabbi ummah yang membentangkan kepada kita tentang apa yang dimaksudkan dengan ikhlas. Apa yang penting, ikhlas itu adalah menyematakan ketaatan kita untuk Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita memohon kepada Allah agar kita dikurniakan dengan keikhlasan di dalam keimanan, keilmuan dan amalan kita, dan diselamatkan daripada perkara-perkara yang boleh menafikan makna ikhlas di dalam hati dan jiwa kita. Baik, yang kedua, fasal yang kedua, hendaklah seseorang itu tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang dimilikinya untuk mencapai kesenangan dunia, berupa harta, kedudukan atau pangkat, keunggulan ke atas rakan taulan, atau pujian daripada orang ramai, atau ingin mendapatkan perhatian orang ramai, dan perkara-perkara yang seperti itu. Kadang-kadang kita sedih ke orang kata, tak apalah hampa ni ustaz-ustaz senang cari makan, sikit ya dapat. Ini pun satu benda lah juga. Dan ada pula orang yang nak jadi ustaz kerana apa? Orang nak jadi ustaz, orang nak jadi penceramah, orang nak jadi ahli ilmu dalam Islam ni kerana apa? Kerana nak mengaut keuntungan, kerana nak mengaut laba dunia, dan dia dapat. Dia dapat apa yang dia mahu. Tapi moga-moga Allah mencampakkan keikhlasan dalam hatinya dan dia kembali kepada jalan yang benar. Hendaklah guru tidak mengharapkan dengan pengajarannya itu sesuatu yang diperlukan daripada murid-muridnya, baik berupa pemberian harta atau pelayanan, meskipun sedikit, dan sekalipun berupa hadiah, yang seandainya dia tidak mengajarnya membaca Al-Quran, tentulah dia tidak diberikan hadiah. Jangan harap, tapi kalau orang bagi nak ambil tak ada masalah. Nahnu la natlubu walakin la narfudhu. Itu pegang betul-betul. Kita tak minta, tapi kalau orang bagi kita nak ambil, tidak ada masalah. Tapi jangan harap yang itu, supaya kita tidak termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang akan dinyatakan. Firman Allah Ta'ala, Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu min fi harthih. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, kami akan menambahkannya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sesuatu bahagian pun di akhirat. Nampak tak? Siapa yang niat di akhirat,
mau keuntungan akhirat, Tuhan akan tambah. Bukan dekat Tuhan bagi di akhirat sahaja, Tuhan akan tambah dengan keuntungan dunia akhirat. Tapi siapa yang mahu keuntungan dunia, akhirat sudah pasti tak ada. Hak dunia pun dia dapat sebahagian sahaja. Dia tak dapat semua. Ini bahaya. Kena hati-hati. Tambah zaman-zaman komersial ini, para pendakwah pun ada nilai komersial. Para pendakwah pun ada nilai komersial. Moga-moga Allah memberi keikhlasan kepada kita semua dan Allah menyelamatkan kita daripada tujuan-tujuan yang tidak baik. Firman Allah Ta'ala lagi, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Sesiapa yang mahukan kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir daripada rahmat Allah. Wal'iyadzubillah. Itu dalam daripada kalangan kita, alhamdulillah, dalam Rabitah ini kita dah buat satu macam garis dasar yang kita terima semua, iaitu kita mencari rezeki untuk membina kehidupan dan kita melaksanakan tanggungjawab menyampaikan ilmu dan berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kita punya slogan macam mana? Mencarilah rezeki dan berdakwahlah. Jangan berdakwah untuk mencari rezeki. Lebih kurang begitulah. Carilah rezeki dan berdakwahlah. Janganlah berdakwah untuk tujuan mencari keuntungan dunia. Baik. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang dengannya dicari keredaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Kata Suraish, maksud hadis ini ialah haruman syurga. Dan haruman syurga itu ratusan tahun perjalanan sudah dapat dihidu keharumannya, kewangiannya. Tapi orang yang macam ni nak bau pun tak dapat bau syurga, apatah lagi nak masuk ke syurga Allah. Diriwayatkan daripada Anas, Hudzaifah dan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menuntut ilmu sekadar untuk mendapat kemenangan berdebat dengan orang-orang yang lemah, yakni bodoh, atau membanggakan diri kepada para ulama, nak challenge dengan alim ulama, atau memalingkan perhatian orang kepadanya, maka dia telah menempa tempatnya di dalam neraka. Diriwayatkan oleh Tirmizi daripada riwayat Ka'ab bin Malik dan beliau bersabda, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ada riwayat menyebut akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, wal'iyadzubillah. Jadi hati-hati bagi kita yang bergelumang ataupun kita yang menceburi bidang agama ini, supaya mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita
menjadikan ianya sebagai suatu untuk kita mendapat kesenangan di dunia, untuk nak perbodoh orang ramai, untuk challenge dengan alim ulama, nak tengok siapa pandai lagi dan sebagainya. Kerana ini semua adalah tujuan-tujuan yang akan memesongkan kita daripada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Fasal yang ketiga. Fasal ni semua ada berapa sampai habis? Semua ada 100 lebih. 114 perkara. Kita buat macam undang-undang tu. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Okey, pasal 3, dia hendaklah berwaspada agar tidak bermaksud untuk mendapatkan murid yang ramai yang berulang alik kepadanya. Dia hendaklah tidak membenci murid-muridnya yang belajar kepada orang lain selain dirinya daripada kalangan orang yang diambil manfaat darinya. Ini adalah dia kata musibah, kecelakaan sebahagian tok-tok guru yang mengajar yang jahil ni. Dia tak suka nak murid dia pergi mengaji kat orang lain. Mengaji kat dia ya. Kerana tujuan dia supaya nak tarik orang mereka keliling dia, bukan kepada keliling kebenaran dan agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi bandingkan dengan Imam Syafi'i, dia kata aku suka kalau orang mengaji ilmu aku ni, mengaji kitab-kitab aku dan orang sebut, orang amalkan dan orang tak nisbahkan kepada aku walaupun satu harf, satu huruf. Apa nama, alimu Quraisyin yamla'u atbaq al-ardi, yamla'u atbaq al-ardi ilman. Orang yang dijanjikan Nabi SAW akan lahir nanti seorang alim daripada bangsa Quraisy yang memenuhkan lapisan-lapisan bumi dengan ilmu pengetahuan. Yamla'ul arda ilman, iaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pun dia kata tak sandarkan pada dia pun tak apa, tak ada masalah. Ni jangan. Fasal yang keempat, pengajar mesti memiliki akhlak yang baik sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. Berkelakuan zuhud, terpuji, berkelakuan terpuji dan sifat-sifat baik yang disunatkan Allah Subhanahu wa taala, seperti zuhud terhadap keduniaan, mengambil sedikit daripadanya, tidak memperdulikan dunia dan pencintanya, pemurah, dermawan dan sebagainya. Penyantun, menghindari banyak bergurau, menghindari banyak ketawa, rendah diri, tawadhu'. Kemudian dia mesti selalu mengerjakan amalan-amalan syar'iyah seperti membersihkan kotoran. Ni mai tok guru, kuku pun penuh tik kuku, telinga pun berserabut, hidung pun berselepat, tik mata pun makin tidur mai mengajar lagu tu ya, tik mata pun penuh, rambut pun panjang. Rambut-rambut yang disuruh oleh syarak menghilangkannya seperti menggunting misai, kuku, sikat janggut, menghilangkan bau busuk, menghindari pakaian-pakaian yang tercela, jauhkan daripada sifat dengki, riak, sombong dan memperkehkan orang lain meskipun tingkatan orang itu di bawahnya. Jangan suka pelemah orang, jangan suka hina orang dan sebagainya. Jadi penampilan, image tok guru tu kena jaga. Kena jaga. Badu kedok kenyau, lalu tepi dia bau hapak pun busuk, tak mandi 2-3 hari. Dia bagi salam kat kita, Allah, tengok misai boleh buat apa, tapi kopi. Yang ni semua perkara yang ni, yang pasal yang keempat ni berkenaan dengan penampilan guru itu. Dia mesti jaga sifat dalaman dia dan sifat luaran dia. Perangai dia kena jaga. Perangai dia kena jaga. Tak boleh lok-lak, tak boleh cakap ikut suka, tak boleh cakap
bahasa-bahasa yang melanggari tata cara kesopanan dalam masyarakat, yang boleh membawa fitnah kepada ahli ilmu. Kadang-kadang kita boleh buat benda-benda pelik-pelik ni, boleh jerkah-jerkah ke, cakap bahasa-bahasa yang mai dari mana ke, tak sesuai. Ya. Ya. Dia balik kepada uruf lah. Balik kepada uruf. Topi pun lambang capal lah pula kan. No comment, itu perlu pada ni lah. Tapi kalau benda tu boleh membawa kepada fitnah, elok lah. Ni pun orang duk komplain saya pakai topi ada capal atas ni. Saya pakai lah, tak ada apa. Tanda ya, tak ada apa. Cara tu pada topi tak elok, tapi macam contohlah, tak jangan pakai. Kita ada standard lah, tak pakai begitu. Kalau nak kan, tapi dia ada rendam. Jadi dia masuk pada uruf yang diterima oleh masyarakat hari ini, pakai topi murafraf tu yang ada tepi cepiu tu. Satu ketika dulu tidak disukai oleh alim ulama kita, kerana zaman kita Jawi dulu hak duk pakai lagu tu hanya orang kapiang, dan dia dipakai oleh orang-orang yang jahat di kalangan para penjajah yang masuk kampung buat hona yang dia. Jadi kalau pakai tu orang tak nampak kita orang Islam, orang nampak kita orang bukan Islam. Sebahagian ulama kata haram dan sebagainya. Kita jauhilah. Tapi benda tu ma'amuru di zaman, dengan peredaran masa, sistem nilai itu dah berbeza, dan orang nampak benda tu biasa pula dah. Jadi saya sendiri wallahualam, benda ni adalah benda adat yang balik kepada penilaian uruf dalam masyarakat. Maka kalau pandangan yang ada dalam masyarakat sebaliknya, tidak ada masalah lah nak pakai topi cepiu. Dulu orang tak pakai kepiah pun tidak diterima. Di antara tanda kefasikan, orang yang kepalanya tak ditutup. Jadi dia panggil fasik kecil kan. Satu ketika dulu hafir ra'si, kepala tak pakai kepiah langsung kan. Tapi lah ni orang tak pakai kepiah tak ada apa pun ya. Macam tu lah. Wallahualam. Mungkin orang lain ada pandangan yang berbeza. Ikut lingkungan pula. Lingkungan juga. Lingkungan geng pondok lu boleh, lingkungan geng sekolah harap lu boleh kan. Lingkungan mengaji universiti pula lu boleh. Jadi ikut ikut budaya, ahwal tempat yang berbeza-beza. Sewajarnya dia menggunakan, yakni beramal dengan hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan tasbih, tahlil, zikir, doa dan lainnya. Dan hendaklah dia selalu memerhatikan Allah pada kala sunyi ataupun terang, serta memelihara sikap itu, dan hendaklah bersandar kepada Allah dalam semua urusannya. Jadi orang mengajak Quran ni, dia dalam hidup dia kena ada hizib, ahzab yang dia amal, hizbul Quran, yang mesti dia pun sendiri mesti mengulang Quran hari-hari. Dia mesti beramal dengan zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai zikir-zikir yang ma'thur. Dan begitu juga dia boleh mengambil himpunan zikir yang dibuat oleh para alim ulama, yang bersumberkan kepada nas-nas ataupun sandaran-sandaran syarak yang dibaca dalam bentuk doa dan zikir yang menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dia pun duk lara macam orang lain, kira menyanyi ya. Hidup ni kira menyanyi ya. Rugilah. Jadi fasal yang keempat ni walaupun dia pendek,
tapi dia di antara perkara yang penting untuk diperhatikan dan dihayati oleh ahlul Quran dalam membentuk dirinya, dalam nak menjaga dirinya dengan akhlak dan amalan Islam yang benar. Baik. Satu lagi ikut, kita pergi sampai nombor 5. Dah pukul 12.30 Syim? 12.30. Boleh Ustaz, boleh. InsyaAllah. Satu lagi kita rehat. Lepas tu kita sambung pukul 2.30 boleh? Boleh. Seorang pengajar pasal kelima, ikut tu guru sambung minggu depan pula. Fasal kelima. Seorang pengajar sewajarnya bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar daripadanya dan menyambutnya serta berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaannya. Kena sayang kepada anak murid ni, kepada orang yang mengaji kat kita, kena hormat mereka, kena kasih mereka, kena muliakan mereka. Jadi saya nak sentuh juga dalam bab ni. Kena jaga akhlak Islam, kena jaga hukum syarak. Az-Zarkashi dalam kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid ada menyentuh tentang guru-guru yang mengajar Al-Quran hendaklah daripada kalangan orang yang sudah dewasa dan sudah pun berumah tangga. Kerana bila ajak budak-budak yang kecil, budak yang remaja, budak yang meningkat dewasa ini, dan guru-guru tu pula tak kahwin lagi, dia pun duk terloncat-loncat lagi, itu bahaya kerana boleh membawa kepada kecenderungan untuk berlaku perkara-perkara yang berlawanan dengan syarak. Dan sebab itu kita lihat perkara ini ada berlaku, segelintirnya ada berlaku di tempat-tempat yang saya tak payah saya sebut di sinilah, tapi ada berlaku sama ada di dalam ataupun di luar negara. Jadi perkara ini perlu diberi perhatian. Memang guru kena sayang kat murid, tapi sayang sebagai murid. Memang guru kena menghargai murid. Dan kita tengok pula sebahagian guru yang kalau dia nak ajar pelajar dia untuk berkhidmat, untuk mendapat barakah berguru, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang sampai mengambil peluang dengan pelajar. Pelajar kena basuh kereta dia, pelajar kena basuh motor besar dia bubuh dalam surau, dalam tempat sembahyang tu, jaga motor besar petrol tu. Yang ni apa ni? Jadi saya merasakan ini suatu yang tidak betul, dan saya merasakan ini suatu yang perlu diberi perhatian oleh orang-orang yang membuka pusat-pusat pengajian, pusat tahfiz dan sebagainya, untuk memerhatikan kelaku dan untuk mengawal perkara ini. Baju, spender untuk guru pun mereka kena basuh, masak, makan dan sebagainya. Yang ni tak. Kalau sampai kepada had mengambil peluang dan ada yang melampau, menjangkau lebih daripada tu lagi, sampai berlaku salah laku seksual, sumbang dan sebagainya. Mungkin saya terpaksa sebut di sini kerana saya merasa amat sedih kalau perkara itu berlaku. Dan benda ni berlaku. Bagaimana yang dilaporkan, benar atau tidak benar, laporan berlaku itu ada. Sama ada dilaporkan secara terang-terangan ataupun dilaporkan secara sunyi-sunyian dengan panggilan telefon, WhatsApp, email, surat layang dan sebagainya. Benda tu mana ada bunga-bunga berlaku itu ada. Kami telah meriwayatkan daripada Abu Harun Al-Abadi, katanya kami datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian katanya, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din." فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. Sesungguhnya manusia
adalah pengikut kamu, dan akan datang orang yang datang kepada kamu daripada pelbagai penjuru bumi untuk belajar ilmu agama. Jika mereka datang padamu, berwasiatlah kamu kepada mereka dengan baik. Artinya kita ajak elok-elok dan kita layan mereka dengan baik, anak murid kita. Dan itulah yang saya sebut ini, para guru kena berhati-hati. Kita kena layan mereka, kita kena ra'i mereka. Di samping mereka, kita ajar untuk menjadi orang yang memuliakan guru dan sebagainya. Saya tak nafikan perlu ajar untuk berkhidmat kepada agama, kepada guru dan sebagainya. Tapi jangan sampai ada di kalangan para guru, pengusaha yang mengambil peluang sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh, perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat dan mencemarkan nama baik institusi keagamaan itu sendiri. Jadi saya ingat untuk sesi pagi ini kita boleh berehat di sini dahulu, dan insya-Allah kita akan sambung muzakarah kita pada fasal yang ke-6 pada jam 2:30 petang nanti insya-Allah selepas sembahyang zuhur. Boleh no Ustaz Syim? Jadi saya sudahi dulu di sini. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.